Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa man tabi'a wa wala. Alhamdulillah, kita dapat terus berkumandang di dalam kelas mengaji Al-Imam. Kelas mengaji yang bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Dan kita akan teruskan pada kuliah tafsir kita satu hari satu ayat je. Kuliah tafsir satu hari satu ayat je. Baik. Mana kita boleh lambat sikit sebab ada masalah teknikal. Baik. Tuan-tuan dan puan, ada orang bertanya kenapa mesti mengajar Al-Quran berkali-kali? Kenapa mesti mengajar talaki? Sebab macam kita faham, Nabi setiap tahun dia akan talaki dengan malaikat Jibril sekali setahun. Sekali setahun. Kita bulan Ramadan lah talaki yang ramai kan. Nabi talaki seorang-seorang. Itu yang terbaiknya. Kenapa bila talaki seorang-seorang ni dia berdepan dengan gurunya? Maknanya dengan malaikat Jibril, guru Nabi SAW, setiap kesilapan kalau ada berlaku, dia akan dapat dikesan dengan cepat dan dapat diperbaiki dengan lebih baik. Berbanding kita talaki yang ramai bulan Ramadan tu, kadang-kadang kita datang, kadang tidak. Kan sebab tu Al-Imam buat kelas talaki online, 30 juzuk, tak kisahlah 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk, untuk kita semak dan kita pastikan kesilapan tu tak berlaku dengan banyak. Kan kalau ada kesilapan, kita dapat cepat perbaiki. Baik. Kita punya kelas tafsir satu hari satu ayat je. Kan pada ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-60. Syaitanir-rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim. Baik. Wa idh tasqa Musa liqaumihi, ketika mana orang Nabi Musa meminta air untuk untuk kaum dia, kaum Yahudi, untuk minum. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, engkau pukullah tongkatmu kepada batu, dan batu itu pun mengeluarkan air. Ini kita nak air, kita kena korek tanah, kan, ataupun dari sungai, ataupun daripada hujan, kan, ataupun daripada laut, kan, ataupun daripada pokok, kan. Baik. Tapi zaman Nabi Musa nak air, dia hanya pukul batu, keluar air. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, batu tu batu yang macam mana? Adakah batu sungai? Adakah batu tu berada di tebing-tebing tebing-tebing bukit ataupun gunung? Kan. Baik. Dalam tafsir menyebut batu tu ada mengatakan dia berbentuk empat segi. Batu yang Nabi Musa pukul tu ada mengatakan berbentuk empat segi, kan. Kemudian bila dia bila dia mengalir ataupun keluar terpancarnya air daripada batu mana batu belok tu, batu bata cuma besarlah. Dipukul keluar air, kan. Bukannya ada simpan air dalam tu sebagai tangki, tidak. Allah nak jadikan mukjizat, batu tu mengeluarkan air dan dikeluarkan 12 air mata air, tak kering-kering, kan, bertahun-tahun lamanya, kan. Baik. Kemudian tadi kita sebut dia ada 4 segi. Setiap segi tu dia ada 3 mata air. Setiap sudut ada 3 mata air. Sebab kaum Nabi Musa ada 12 kaum. Ada 12 kaum. Baik. Kemudian disebut dalam kitab tafsir, batu tu diletakkan di atas kepala lembu. Kepala lembu. Di bawah mana dia gendong dia lembu lah, kan. Mana pada lembu lah, lembu gendong. Kemudian bila sampai satu tempat dia orang haus, dia berusaha pukul lagi, keluarlah air daripada batu tu, kan. Kita nak keluar air, kita kena kepala pipe, dia baru keluar air, kan. Baik. Kemudian ada yang Imam Qutadah mengatakan batu tu adalah batu daripada Bukit Tur, berjabar Tur Saina, kan. Ada yang mengatakan begitu. Baik. Ada juga yang mengatakan batu tu diturunkan bersama dengan Nabi Adam, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, cucu-cicitnya, sampailah kepada Nabi Syuaib. Begitu, kan. Baik. Kemudian ada mengatakan batu tu adalah batu yang waktu Nabi Musa, siapa ingat cerita ni, Nabi Musa waktu tu dia tengah mandi dan Nabi Musa letakkan baju di atas batu tu dan batu tu berjalan. Dan batu tu bergerak dan Nabi Musa kejar batu tu, kan. Batu tu dibawa oleh Nabi Musa, dikatakan begitu dalam kitab tafsir. Dibawa oleh Nabi Musa, kemudian dan menjadi tempat minum air oleh kaum dia. Baik. Kemudian ada juga mengatakan batu tu bukanlah batu yang dibawa ataupun sebagainya. Batu apa batu? Nabi Musa ambil batu, pukul, keluar air, kan. Mukjizat Nabi. Baik. Kemudian
ada orang Yahudi dia kata ini kalau batu ni hilang habislah kita haus, kita tak ada benda dah kita nak minum. Kan? Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa pukul mana-mana batu dan keluarlah air daripada mana-mana batu yang Nabi Musa pukul. Yang tanda bahawa batu yang Nabi Musa pegang tu maknanya dia kuasa Allah bukan kuasa batu tu. Kan? Baik. Kemudian macam mana setiap kaum ni nak tahu yang kaum dia punya tempat minum dia adalah daripada tempat sekian. Nabi Musa letakkan wakil setiap kaum, dia letak satu wakil dekat hujung tempat batu tu dan orang kaum lain nampak, oh ni kalau kalau kita nak minum kita pergi kepada kaum tu. Macam kita lah, kita nampak adik-adik kita dekat tempat kenduri, kita pergi kenduri kan, kita nak makan, kita ambil buffet kan, nak makan, kita cek mana meja ni. Kan mesti ada seorang kawan kita ataupun adik-adik kita yang tunggu dekat meja, kita tahu oh tu meja kita. Dia dah booking dah, kita pergilah. Macam itulah macam kaum Nabi Musa nak minum, ya baik. Kemudian wala ta'thaw fil ardi mufsidin, maksudnya kata Allah, wahai orang Yahudi, jangan bila dah dapat rezeki nikmat ni janganlah kau rosakkan bumi. Kan macam kita hari ni lah, dah dapat kereta, dah dapat motor, dapat basikal, dapat rumah, janganlah rosakkan bumi. Kan dapat kereta bising, dapat kereta signal tak nak bagi, dapat kereta biarkan enjin tu idle lama. Kan panas orang sekarang kereta-kereta moden panaskan enjin kereta seminit je. Kan tapi zaman dulu panaskan enjin kereta sampai 3-4 minit. Kan kereta moden seminit cukup dah. Janganlah kita panaskan enjin kereta sampai 2-3 minit. Kan? Walaupun minyak kita bayar tapi merosakkan bumi. Itu kalau seorang panaskan enjin kereta 3 minit ke atas, kan kalau 10,000 orang pagi-pagi bekerja tu kan rosak bumi ni. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Bila Allah dah bagi kita nikmat sebagainya, jagalah. Kan? Dah ada isteri, dah ada suami, ada anak, jaga sungguh-sungguh hatinya. Kan? Kesihatan, janganlah makan semacam je. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kuliah ringkas. So kita nak tutup malam ni dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat ke-60. Moga-moga kita dapat lagi baca pada malam esok. Kalau tak dapat, maksudnya kita terakhirlah malam ni. Moga-moga kita punya darjat dan pangkat di pada masyarakat nanti pada ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Asyaitanirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-61. Ya surah Al-Baqarah ayat yang ke-61 sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Dan kita mengaji satu hari satu ayat je insya-Allah. Apa maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.